Okay, hi everyone. Hai cikgu. Okay. So semua orang clear eh? Belajar apa pula cikgu? Sorry, sekejap. I will share a file to you guys. I will sending tengah hantar a PowerPoint slide. Okay, untuk tu dia pakai PowerPoint. And then I will attach sekali dengan like a question. I need to leave. I nak dengar like semua orang okay ke? Okay. Okay, yeah. So yang lain dengar okay? Okay, so so you all boleh nampak kan I punya screen? Yeah. Okay. Okay, I will try to speak louder, okay? Anything, just terus or maybe you boleh try untuk reach guna Zoom chat. Okay, so like last week kita dah habis all the revision, betul? Ya. So from this class I akan start dengan chapter 1. Okay, so kita akan study tentang era pelarian kuasa di negara kita. Okay. Semua nampak di screen. I already shared the file. So in case if you need it, you can download, okay? Okay. Okay. Okay, so kita bagi tahu apa yang kita akan study throughout this chapter. But not today, kita akan habiskan hari ini semuanya, okay? Okay, so first, kita akan tengok timeline. Okay, so last chapter we studied tentang Perang Dunia, right? Ya cikgu. So kita akan study like what is the correlation ataupun kaitan dia from previous chapter to this chapter. Okay. And then kita akan British Military Administration, gagasan Melandini. Jadi kita ada penyerahan untuk Cikgu. sorry. Can I know like from mana ada like suara yang kuat tu? I don't want to mute you guys or you know the interaction. It's okay. I just proceed, okay? Okay, so timeline. Okay, tengok okay. Sekarang Perang Dunia Pertama. Okay, okay hanya berlaku di Eropah sahaja. And then kita ada Perang Dunia Kedua di Eropah dan juga di Asia Tenggara. Okay. Okay And then kita ada bintang 3. Bintang 3 ni merupakan only from January number fighting AJA, okay. And then kita ada BMA, British Military Administration.
So ni like gambar of kita tahu Jepun serah diri selepas tentera bersekutu letupan bom di Hiroshima dan juga Nagasaki. So dia ada upacara yang official untuk menandakan dia serah diri. Okay? Dan Jepun mengaku kalah. Okay, next ada Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. And then ada event di mana Sabah Sarawak diserah kepada British sebagai tanah jajahan Malaka. And then ada persekutuan Tanah Melayu. Okay, so like kita tahu from Perang Dunia Pertama sampai Bintang 3, okay, kita study ini in bab 3. Okay. So selepas Bintang 3, okay, Bintang 3 occupied kita punya negara for 14 days disebabkan oleh British masa tu still tak datang lagi. Sebabnya tiada lagi, dia kena tunggu that official event of di mana secara official ni Jepun telah kalah. So ada that particular kira upacara rasmi. Lepas tu baru British boleh masuk. Okay, so that kekosongan tu diisi oleh Bintang 3. And then Bintang 3 ni dia berjaya dihapuskan ataupun ditumbangkan oleh BMA, British Military Administration. Okay, BMA ni kiranya pentadbiran tentera. Okay, you know, pentadbiran tentera hanya berlaku ataupun hanya dilaksanakan ketika musim apa? Apa? Musim darurat. Okay, darurat. So at that time, there are so many bad people in Tanah Melayu and still orang masih lagi membunuh-bunuh, ada masalah kaum. So keadaan di Tanah Melayu tu tak stabil. So that's why diorang turunkan tentera dahulu untuk stabilkan keadaan di Tanah Melayu. Okay, and then kita ada Malayan Union. So kita akan study in this chapter ialah starting from MU, and BMA, MU dan juga PTM. Okay. Okay, so this is akan stay in bab 4 yang kita akan study sekarang. Okay, so BMA ada British Military Administration. Bermula pada 12 September 1945, kiranya British start masuk dalam Tanah Melayu secara berperingkat. Okay, so tugas utama dia yang kita kena tahu ialah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okay, sebab masa tu you akan tahu keadaan dia ialah macam huru hara dan kacau bilau. Lepas Jepun pergi, kira masa Jepun pun rakyat mesti lagi macam ada masalah, terdepan dengan macam-macam, like dibunuh dan sebagainya. And then ada masalah antara kaum sebab Jepun dan juga Bintang 3 yang masuk ni, dia hanya akan berlaku baik ataupun jahat tergantung pada you kaum apa macam tu. Okay, and then kita ada pemerintah tertinggi, there's a typo over there, tertinggi tentera bersekutu. Okay, so semua arahan in BMA akan mengikut arahan daripada Lord Mountbatten. Okay, and then orang yang akan handle ataupun yang akan merancang apa yang diorang nak buat tentang had Edward Awam ialah Brigadier General Hastings. So untuk BMA sahaja ada dua nama penting yang korang kena ingat. Okay, BMA. So macam I akan emphasizekan untuk MU siapa, untuk BMA siapa. Okay, so BMA ada dua nama sahaja, Lord Mountbatten dan juga Brigadier General
H.C. William. Okay, so far clear? Ya. Okay. Okay, so kita tahu tugas utama dia ialah ada dua kan, mengembalikan kestabilan dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Okay, untuk mengembalikan kestabilan, dia bubarkan MPAJA. Okay, kenapa dia bubarkan MPAJA? Why? What's wrong with MPAJA? Any idea? Tak tahu. Tak tahu, okay. Untuk chapter lepas, kita study, okay, kita ada like bintang 3, right? So ada like masa of Jepun dan ada peralihan ke bintang 3. Okay, kita tahu Jepun masa tu dia anti China. Betul? Sebab ada perang Jepun China. So diorang anggap semua orang Cina di tanah Melayu ni macam akan menimbulkan masalah untuk diorang. Okay. So bila Jepun dikalah, okay, bila Jepun kalah, bintang 3 yang ambil alih. So bintang 3 ni dia terdiri from semua kaum actually. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Especially terutamanya orang-orang yang terkesan dengan perbuatan Jepun. Orang-orang yang terkesan. So maksudnya mungkin dia like dicederakan ataupun ada keluarga dia terbunuh semasa pemerintahan Jepun. Okay. And mostly ialah orang Cina lah sebab dia orang yang sangat-sangat terkesan semasa tu. So orang-orang bintang 3 ni merupakan ahli parti Komunis Malaya, okay? PKM yang merupakan di bawah persatuan MPAJA. Okay? Malayan People Anti-Japanese Army. Okay. So basically, semasa pemerintahan Jepun, okay, British dah like apa dia buat? Dia berikan bantuan senjata. Okay? Bantuan senjata kepada MPAJA. Okay. So dia yang British bekalkan senjata kepada MPAJA untuk kira lawan dengan Jepun masa tu. Dan juga British juga memberikan bantuan ketenteraan. Okay. So bila MPAJA ni macam buatkan masalah ataupun huru-hara, British kira macam tak suka benda tu. So diorang mencari orang-orang bintang 3 ni ataupun orang-orang PKM, orang-orang MPAJA ni dan mengarahkan semua senjata yang diorang bagi kepada MPAJA dikembalikan. Clear ini? Okay? Ya, ya. Okay. So I tengah repeat chapter lepas just in case like kalau korang tak pay attention. Okay. So okay, tindakan dia ataupun kesan yang berlaku ialah BMA dia gagal mengumpulkan semua senjata tersebut. Okay, dia gagal. Kiranya tentera-tentera bintang 3 ni semuanya dia lari ke dalam hutan. So susah untuk di-detect orang-orang ni. And then BMA gagal untuk membantah kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan juga masalah ketegangan kaum. Okay, so mesti korang pelik kenapa British like trying very hard untuk memulihkan keadaan Melayu. Okay, untuk diorang kita ada like sumber bahan mentah yang sangat banyak walaupun kita hampir hancur disebabkan perang. So untuk exploit ataupun untuk menggunakan sumber-sumber yang kita ada supaya British dia boleh pulih from perang. Sebab kita tahu Britain also a part of perang dunia, betul tak?
So Ya. dia pun mengalami kerugian infrastruktur ataupun wang untuk beli senjata dan sebagainya. So dia perlukan negara-negara yang banyak bahan untuk bantu dia pulih. So that's why diorang sangat-sangat cuba untuk buat apa yang diorang boleh untuk okeykan keadaan. Tapi diorang gagal. Okay. And then another tugas utama diorang kita tahu ialah memulihkan kepercayaan. So kita tahu rakyat kita hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun. Okay, so tindakan yang BMA buat ialah so untuk pulihkan, diorang ambil alih pentadbiran dan juga cuba untuk memulihkan infrastruktur. Okay, so kita tengok in this dua gambar, I cari gambar-gambar ni untuk berikan gambaran. Okay, tengok keadaan tenang kat sini, ternampak ada seorang tentera British dan juga rakyat Melayu ataupun rakyat Tanah Melayu, kira semua kaum dengan taklimat. So keadaan di sini sangat-sangat kira macam tiada sebarang rusuhan, semua menerima kedatangan British sebagai someone yang boleh selamatkan diorang. Okay, so even semasa ni BMA dah sah ambil alih Tanah Melayu selepas urusan penyerahan oleh Jepun. So orang-orang yang gather kat sini semua macam very happy menyambut kedatangan tentera-tentera British. So itu menunjukkan betapa rakyat ni sangat-sangat mengharapkan BMA untuk bantu diorang. Okay, so apa yang diorang buat? Cuba untuk memulihkan ladang getah, bumbung biji timah dan juga membaiki prasarana dan kemudahan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Kiranya tentera Jepun dia bukan pergi gitu je once dia kalah. Okay, dia bom semua tempat ataupun dia musnahkan banyak tempat penting seperti balai polis, hospital ataupun tempat-tempat kerajaan. Okay, and kesukaran yang hadapi ialah dia susah nak bawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi, menyebabkan sosioekonomi manusia susah untuk dipulihkan. Okay. Walaupun BMA ni cuba saya upaya untuk pulihkan kekacauan, tapi rakyat macam hampa sebab diorang tak mampu untuk beri apa yang orang di Tanah Melayu mahukan. Okay, dekat sini clear? Ada siapa yang diwakili? Faham. Okay. Okay, so kata-kata tentang, okay, tu BMA. BMA dah settle. Sampai situ sahaja. Okay, now we go to gagasan Malayan Union. Selepas BMA, kita ada gagasan Malayan Union. Sebab BMA ni hanyalah untuk sementara. Hanya untuk mengamankan tempat. Okay. So bila macam keadaan sedikit terkawal, mungkin tak penuh, tapi sedikit terkawal, British cuba untuk memperkenalkan gagasan Malayan Union. So, kita tahu MU ni, Malayan Union ni menggantikan pentadbiran BMA. Okay, kenapa dia dipropose ialah untuk melicинkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, especially orang luar untuk melabur, dan mengukuhkan pertahanan. Dan juga mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Okay, ini antara poin yang penting, especially mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Kiranya MU ni dia sangat-sangat menggalakkan orang luar untuk datang dan bekerja dan tinggal di Tanah Melayu. Okay. Jadi kita tambahkan tentang MU. So mungkin you boleh try untuk refer on your textbook. Okay, so we just focus. Okay, so kita tahu British perlu rangka satu bentuk pentadbiran baru, okay, untuk menggantikan BMA. BMA tu hanya dipakai ketika keadaan darurat sahaja. Okay, once semua dah better, dia kena tukar kepada something yang lebih baik, yang bersifat permanent. So pegawai British asalnya cuba untuk mencadangkan MU. So
tugas untuk mencari satu ataupun merangka pentadbiran ni diberi kepada unit perancang Tanah Melayu. So kiranya British tu ada satu unit untuk rancang apa kita nak buat dengan Tanah Melayu. Okay. So nama ketua dia ialah Major General Ralph. Dia yang bertanggungjawab untuk cari ataupun untuk rangka entiti yang dia. Okay. Okay, so yang ni nampak macam pening kan? Okay. This is very simple. Cuba untuk fokus, okay? Okay. Untuk this one, kita start dengan unit perancangan Tanah Melayu dibentuk di London, okay? Okay, so dia ada satu unit je untuk decide apa kita nak buat dengan Tanah Melayu, okay? And then rancangan Melayu ni dibentangkan di Parlimen British. Okay. So dibentangkan Melayu ni. Kita ada Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum. Okay. So kita ada memorandum. And then meminta supaya hak kewarganegaraan Tanah Melayu tidak mengikuti prinsip jus soli. Okay. Jadi kita akan study apa benda jus soli ni. Jus soli ni antara perkara yang sangat-sangat penting dalam MU. So most of the soalan in questions, in soalan periksa tentang MU, dia mesti akan petik sikit tentang jus soli ni. Okay. Okay, so lepas dia dah bentangkan and kita ada memorandum, kita ada Tun Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum, another memorandum kepada British. Kepada British kita yang masa depan Tanah Melayu, sebab we know that Tanah Melayu ni takkan boleh selama-lamanya under PMA. So like orang di Tanah Melayu, orang Cina, orang India, semua nak tahu like what are their plans. Okay. And then kita ada Kertas Putih 6274 dan juga rancangan Melayu ni disiarkan dalam Warta Kerajaan. So kat sini it all happen in British sahaja. Okay, so dekat sini baru disampai kepada Tanah Melayu. Kiranya semua tahu. Kiranya semua kaum-kaum dah tahu yang this is the plan yang kita nak buat macam tu. Okay. So rancangan yang disiarkan tu kita panggil dia like the plan diorang siarkan, kita panggil dia Kertas Putih. Okay. So Kertas Putih exactly rancangan lainnya disiarkan dalam Warta Kerajaan. Okay, on 1 April 1946 Malayan Union dilaksanakan. Okay. Okay, so antara benda penting yang korang kena ingat in this infographic ialah satu, tentang pembentukan unit perancangan Tanah Melayu. And then pembentangan Malayan Union. Okay. And then first memorandum, second memorandum, dan kita ada Kertas Putih 6274. Okay, seterusnya MU dilaksanakan. Okay. Cikgu, memorandum tu apa cikgu? Apa dia? Memorandum tu apa? Memorandum tu like macam usually in a form of document, something yang diorang minta. Okay. Something yang diorang macam minta lah kepada British. Ataupun like an official letter ataupun official like demand on apa yang diorang perlukan. Okay. Okay. Orang hantar yang memorandum orang hantar untuk like untuk if ada benda diorang tak agree, so diorang akan hantar a memorandum. So usually if diorang ada benda yang tak agree ataupun benda yang tak favorable in their issues, diorang akan hantar memorandum untuk komplain. Okay. Okay. So okay, just to emphasize,
Kertas Putih 6274. Dia menyatakan rancangan melayaninya dan juga British akan ambil alih pentadbiran di Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat. Okay. So, berpusat maksudnya semua negeri-negeri ni akan digabungkan menjadi satu. Satu tu kita panggil dia UNDA. Okay. Okay. So, yang paling banyak ada tu, yang ada infografik, kita boleh simplify kan. Kita ada unit perancangan Tanah Melayu, diberi tugas merangka, and then kita ada George Henry Hall. Okay, kita tahu kan MU dibentangkan di Parlimen British dahulu sebelum dibawa ke Tanah Melayu. So, nama orang yang membentangkan ialah George Henry Hall. Okay, so tadi DMA ada dua nama tokoh saja. Bukan tokoh lah, maksudnya dua nama penting. Okay, untuk MU kita ada Major General Ralph Horn, which is ketua unit perancang, dan juga orang yang membentangkan iaitu George Henry Hall. Okey, lepas tu rancangan MU disiar dalam Warta Kerajaan Negeri Sembilan Kertas Putih dan dilaksanakan pada 1 April. Okey, ada dua typo rancangan ni. Ada dua memorandum, satu dihantar oleh Persatuan Pelajar Melayu Britain, satu lagi Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut. Okey, so kita tahu sedikit macam mana MU tu boleh ada proses dia. Kalau British, dia formkan apa, and then dia bentangkan, and then dia jalankan gitu. Okay. So untuk key yang paling penting kena ingat kertas putih tu apa very important. Okay, so kita nak tahu apa ciri-ciri pentadbiran dia. Apa beza pentadbiran dia dengan DMA ataupun dengan pentadbiran British sebelum perang. Okay. Kita akan tengok ciri-ciri pentadbiran dahulu. Okay. Tadi kita mention tentang kesatuan, betul? Menggabungkan negeri-negeri dan Melayu menjadi satu unit. Okay, so kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu, dan juga negeri-negeri ni negeri-negeri apa? Sekutu. Select. Selai, okay, good. Okay, so disatukan kecuali Singapura. So, Singapura ni dia di dalam golongan NNMB ataupun NMTB ataupun NNS. NFS. Okay, so NNS ada 3, betul? Okay, Ya. nak revise. So kita ada Singapore lagi. Pulau Pinang. Pinang kan? Lagi siapa? Pulau Pinang. Okay, good. Pulau Pinang. Another one? Melaka. Okay. So ada 3 ni, Melaka. Dia hanya tinggalkan Singapura saja sebab Singapura ada kepentingan pelabuhan bebas untuk menjaga Singapura. Sebab antara 3 negeri select ni, dia yang paling special sebab dia yang paling outer of dia. Maksudnya keadaan geografikal sangat-sangat bagus lah sebagai pelabuhan bebas compared to juga Melaka. Okay. Okay. Kita ada Raja-Raja Melayu. Sultan menjadi Majlis Raja-Raja Melayu. Okay. Ada Majlis Raja-Raja. So, MU ambil kira peranan Raja-Raja Melayu. Ambil kira, dia cuba untuk ambil kira. Tapi sebenarnya, another point yang korang kena tahu ialah mereka tak ada kuasa tanpa sebarang kuasa.
untuk raja-raja Melayu yang katanya boleh hanya macam kira function untuk menjaga hal ehwal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Tapi diorang tak diberi sebarang kuasa. So just untuk inform, bukti untuk this statement ialah apabila zakat, kita tahu orang Islam dia kena bayar zakat, betul? So zakat ni sewaktu zaman Melayu dikutip di bawah nama Gabennya MU. So ni merupakan antara bukti di mana raja masa tu, even though ada majlis raja-raja ni, diorang tak ada sebarang kuasa. Even zakat pun yang merupakan maksudnya hak ehwal orang Islam dikawal oleh Malaya Union. Okay. And then kita ada ketua pentadbir. MU diketuai oleh Gabennya British. So, soalan ni sangat famous. Gabennya British ni dia dilantik secara terus oleh Raja England. So, arahan dia mendapat arahan dan dia dilantik directly Raja England. Raja England dan juga menerima arahan directly dari Parlimen British. Okay, anyone ada soalan? Tak. Ada orang like with their hands. So, you kena ingat di Gabennya British dilantik directly oleh Raja England dan menerima arahan directly from Parlimen British. So, dia ada majlis eksekutif dan juga majlis perundangan. So, okay, just untuk korang senang faham, kita ada Parlimen British. Ni Parlimen Parlimen British terbahagi kepada 3. 1, 2, 3. So, kita ada majlis eksekutif. Dan lagi kita ada majlis perundangan. Seterusnya kita ada majlis raja-raja. Okay, so this is like the struktur pentadbiran Malayan Union. Pentadbiran MU. Okay, so this is the struktur dia. Ada 3 under Parlimen British. Okay, so kita tahu ketua dia ialah Gabennya British. So kat atas ni ada Gabennya British, okay? Okay. Pasti kita ada Gabennya British. Okay. Sebab Parlimen British akan berikan arahan kepada Gabennya dan Gabennya yang akan bagi arahan kepada 3 ni. Okay. So far sini okay ke? Okay. Okay. So this is like the structure dia. Okay.
Okay, I akan clear. Okay. So kita ada satu lagi iaitu kewarganegaraan. Ciri-ciri kewarganegaraan. Okay, so kewarganegaraan dia mengikut prinsip jus soli. Okay. Saya akan explain tentang jus soli. Jus soli ni merupakan antara isu terbesar Perayaan Union. Kenapa semua orang di tanah Melayu menolak Perayaan Union? Okay. So, okay. Prinsip jus soli ni untuk explain. Untuk explain. Okay, kira ni point dia. Seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu ataupun di Singapura akan diberikan kewarganegaraan. Okay. Kewarganegaraan. And then mereka yang bermastalkin selama 10 hingga 15 tahun dan telah berumur 18 tahun dan ke atas akan juga diberi kewarganegaraan. And then kepada mereka yang umur dia kurang 18 tahun tapi parents dia merupakan warga negara, dia akan dapat kewarganegaraan. Okay, so if soalan tanya tentang okay, apa ada dalam prinsip jus soli ataupun apa itu prinsip jus soli, you kena explain 3 benda ni. Satu, dan juga 3. So ini tiga benda ni ialah prinsip jus soli. Okay. So from sini kita boleh tengok sesiapa orang tua nak jadi rakyat MU sangat-sangat mudah. Sebab sangat-sangat mudah untuk mendapat kewarganegaraan. Okay, so kira basically 3 ni merupakan antara prinsip yang ada dalam jus soli yang menjadi masalah kepada orang tanah Melayu sebab akan ada lambakan orang luar. Okay, orang luar yang bukan orang Melayu, bukan orang Cina, bukan orang India. So dia akan menggugat hak-hak telah sedia ada. So far is it clear? Ya. So untuk Malayan Union, dia ada banyak ciri-ciri. Cuma for your syllabus, kami boleh fokus kepada pentadbiran dan juga kewarganegaraan. Okay, so nak emphasize untuk clarify apa yang I dah reveal in this one slide ialah kita ada ketua kita panggil apa? Cabinet British. Good. Dilantik secara terus oleh Raja England. Good. Okay, dan kita ada majlis eksekutif, majlis raja-raja dan juga majlis perundangan. Ni yang kita lukis tadi struktur Malayan Union. And then sangat dan NMTB dan juga NNS ni digabung jadi satu unit kecuali Singapura. Kenapa Singapura diasingkan? Sebagai apa? Untuk menjaga kepentingan Singapura sebagai pelabuhan